kata benarlah apa yang dia catatkan di sini adalah alhamdulillah semuanya benar. Nanti insya-Allah slide ni saya akan kongsikan di dalam grup WhatsApp kita nanti insya-Allah. Nanti kalau kata Ustaz saya nak slide ni boleh kita kongsi nanti insya-Allah pada dalam grup WhatsApp. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang saya nyatakan semalam juga dalam kita membuat analisis, contohnya menganalisis kepentingan dan lain-lain, hikmah dan lain-lain. Cuma ada beberapa kita kata sebagai mungkin satu perkhilafan ataupun satu perdebatan di kalangan ahli ilmuwan. Dia mengatakan kalau hikmah ni lebih dalam daripada kebaikan dan lain-lain. Benar. Dan tapi kalaulah kita kata perbincangan tentang kebaikan, apakah kita kata sebagai suatu yang baik daripada sesuatu, contohnya hikmah ataupun kesan, ataupun daripada yang kita bincangkan semalam mengenai tajuk larangan rasuah semalam, maka saya cadangkan dan ini telah kita persembahkan di dalam buku teks, iaitu kita menggunakan teori ataupun tools namanya PESTEL. Tools ialah PESTEL, yang mana kalau yang kita bincangkan semalam dari sudut agama, dari sudut ekonomi, sosial, kalau legal ni kita tukar pada agama, politik. Jadi inilah yang seharusnya kita kena persembahkan kepada pelajar. Kecuali dalam persoalan hikmah, maka ia memerlukan kepada kita ambil daripada kitab-kitab yang muktabar. Dan ianya alhamdulillah kita telah persembahkan dalam buku teks. Tetapi dalam kepentingan dan lain-lain, yang mana bentuknya ialah bentuk secara yang boleh kita analisis dengan menggunakan alat-alat pemikiran ataupun alat-alat berfikir, maka saya cadangkan kita menggunakan PESTEL ini untuk kita persembahkan kepada pelajar bagaimanakah cara untuk awak untuk awak bila bertemu ataupun bila berjumpa dengan soalan, maka inilah bentuknya yang perlu kamu analisis. Contohnya kalau politik, yang kita bincangkan semalam, politik, agama, ekonomi, sosial dan lain-lain. Perkara yang ketiga yang saya ingin katakan juga pada malam ini, disebabkan oleh terdapat beberapa guru yang masih lagi tidak jelas ataupun GPI masih lagi ada yang tanya saya dalam Telegram dan lain-lain, dan saya sebenarnya saya tak gemar untuk menjawab dengan bentuk teks sebab kadang-kadang teks tersebut boleh disalah anggap. Maka saya lebih suka kepada kalau kita dah ada kelas begini, saya lebih gemar kepada kita berbincang ataupun kita persembahkan di dalam kelas kita. Yang taksonomi belum. Dan inilah yang bagaimanakah wujudnya TP1, TP2 sampai ke TP6. Maka pada hari ini yang kita tahu, kita menggunakan pakai yang revise. Tetapi isunya ialah kita di dalam revise ini, di dalam pendidikan Islam kita tidak sesuai sebab kita tidak mencapai kepada creating. Yang creating ni ialah contohnya kalau kata kimia ke, fizik ke, RBT ke, mungkin ia sampai pada creating, pada mencipta. Tetapi pada pendidikan Islam kita masih lagi menggunakan taksonomi yang lama, iaitu taksonomi Bloom yang asal pada tahun 1991, yang mana kita minta pelajar ataupun kita tunjukkan kepada pelajar bagaimanakah cara untuk kita membuat penilaian terhadap satu isu. Sebab itulah yang saya katakan tadi, dan sebelum ni kita ada KMD, kita ada projek, dan banyak lagi lah bentuk-bentuk soalan yang mungkin kita boleh persembahkan kepada pelajar. Dan andai kata kita memahami dengan sebenar-benarnya
Bloom's taxonomy ni dan kita gandingkan dengan TP1, TP2 sampai ke TP6, insya-Allah mudah-mudahan PBD kita pun senang. Bila kita nak buat soalan pun mudah. Sebab ada orang tanya, perkataan nyatakan, terangkan, kata tugas itu. Boleh tak kata tugas itu kita buat contohnya mengapakah ataupun terangkan ataupun jelaskan. Boleh tak dia berada pada peringkat ataupun TP ataupun peringkat yang kedua, contohnya kepada comprehension. Maka kebanyakan ahli akademik kata tidak ada masalah. Sebab itulah kita kena ajar pelajar bahawasanya tidak semestinya soalan terangkan itu berada pada peringkat, contohnya ialah contoh ya comprehension ke, mungkin jelaskan ataupun nyatakan mungkin boleh berada di peringkat yang kedua atau ketiga. Itu yang diperjelaskan oleh ahli akademik dan inilah yang kita bincangkan semasa kita membuat buku teks. Jadi saya harapkan GPI jelas dengan penerangan saya pada malam ini supaya nanti bentuk soalan, bagaimanakah soalan SPM kita sudah pada malam ini mula pada bedah buku teks pada yang sebenarnya pada peringkat yang awal tahun, pada tahun ini pun kita dah boleh tahu dah. Kita dah boleh jangka dah bagaimana bentuk soalan yang boleh kuat. Andai kata ada di kalangan kita ataupun kita masih lagi kita kata walaupun daripada sudut kemahir ilmu dan maklumat yang perlu disampaikan kepada pelajar, masih lagi kita perlu memikirkan untuk SPM dan lain-lain. Maka itulah dia yang saya katakan, bentuk soalan kita boleh cuba untuk kita bentukkan soalan bentuknya bagaimana, tetapi kita ambil kira juga iaitu maklumat ataupun ilmu pengetahuan yang perlu kita sampaikan kepada pelajar. Jadi dan juga kalau tuan-tuan dan puan-puan GPI semua lihat apa yang dibincangkan pada malam tadi, sebenarnya kenyataan daripada seorang ustaz kita yang mana lebih penting ilmu ataupun peperiksaan itu sebenarnya ialah perkara yang kita boleh ambil fikirkan semula. Kalau anda kita kata ilmu lebih penting, sebab itulah wujudnya pada kertas yang kedua iaitu pentaksiran. Nah, pentaksiran itulah yang diterjemahkan, penterjemahan daripada konsep ilmu yang kita pegang pada hari ini. Manakala kertas satu itu kita masih lagi mungkin terikat dengan peperiksaan yang mana diserahkan tugasnya kepada pihak LP. Itu saja secara ringkas permulaan kita sebelum kita masuk kepada tajuk kita yang seterusnya mengenai memahami sunnatullah. Okey, untuk pengetahuan guru-guru GPI semua dan juga anak-anak saya pada hari ini, sebenarnya tajuk mengenai tajuk memahami sunnatullah ni sebenarnya telah saya tulis di dalam sebuah majalah. Kejap saya paparkan majalah tersebut. Mungkin majalah Dewan Tamadun Islam, Dewan Tamadun Islam. Yang ni sebagai contoh untuk bagaimanakah kalau kata nak cari kat mana bahan tambahan untuk bacaan bagi tajuk memahami sunnatullah. Yang ni sebenarnya saya telah tulis pada tahun 2019. Tahun 2019 di dalam Dewan Tamadun Islam bulan 7, yang mana di muka surat hadapannya ialah berkenaan tentang murtad jenayah akidah. Murtad jenayah akidah. Yang ni kita boleh dapatkan mungkin masih lagi ada dalam pasaran. Kalau di BP kita boleh order. Kita boleh order dengan DBP. Anda kata kalau ustazah nak buat bacaan tambahan ataupun anak-anak pada hari ini nak buat bacaan tambahan, boleh lihat pada bilangan yang ke-7 tahun 2019, yang mana yang saya tulis tajuknya ialah dalam muka surat yang ke-42 iaitu bala atau sunnatullah. Tajuk ini saya tulis selepas saya
terlibat dengan buku teks pada tahun 19 untuk tingkatan 4, maka saya terus tuliskan satu bacaan tambahan. Jikalau anda kata orang tanya ada tak bagaimana saya hendak memahami lebih lanjut tentang tajuk yang seterusnya, iaitu memahami sunnatullah. Jadi saya telah buatkan bacaan tambahan, dan di sini juga kalau ustazah perasan, kalau ustazah dan ustazah tengok balik tajuk artikel ini, mungkin dapat satu idea bagaimanakah untuk kita bina soalan yang berbentuk kebat. Sebenarnya banyak isu-isu yang telah saya sentuh di dalam tajuk ini, terutamanya bagaimanakah pada tahun tersebut kita digemparkan dengan gempa bumi di Sulawesi. Sebabkan apa? Disebabkan oleh ada di kalangan agamawan yang mana menyatakan itu merupakan gempa bumi ataupun bala yang berlaku musibah yang berlaku di Sulawesi itu ialah merupakan bala. Tetapi sebenarnya adakah ia hakikatnya bala ataupun ia merupakan sunnatullah? Yang inilah yang penekanan dalam tajuk memahami sunnatullah, yang mana saya telah tambahkan lagi penerangannya dalam Dewan Tamadun Islam bulan 7 tahun 2019. Dan insyaAllah kalau ustazah kata boleh langgan ataupun boleh beli daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Kita pergi kepada buku teks kita, muka surat yang ke-20. Sebenarnya tema dalam tajuk ini, pelajaran yang kelima, memahami sunnatullah. Terkadang kita masih lagi terikat dengan KBSM. Sehingga kita kata, kenapa KBSM menceritakan sunnatullah ini tentang perjalanan alam, tentang perjalanan kita kata cakrawala dan lain-lain. Tetapi di dalam tajuk sebenarnya, dalam tajuk memahami sunnatullah ni, di peringkat kementerian sendiri sebenarnya, dia mengharapkan bahawasanya bila kita mengajar pelajar-pelajar kita, maka mereka akan mendapat satu ilmu bahawasanya apa yang berlaku hari ini sebenarnya merupakan sunnatullah. Sunnatullah orang yang berjaya bagaimana? Sunnatullah orang yang mana cemerlang bagaimana? Semuanya adalah kebanyakannya berkisar di sebalik sunnatullah. Itulah sebenarnya hasrat daripada pihak kementerian, pihak BPI. Bukan kita kata bila kita mengajar sunnatullah ni, kita melihat seperti mana yang sebelum ini kita berbincang tentang perjalanan cakrawala, macam seperti mana yang saya sebutkan tadi. Benarnya itu merupakan satu bahagian sahaja. Hasrat daripada kementerian bila kita pelajar mendapat ilmu tentang tajuk yang kelima ini, mereka akan lebih bersemangat, mereka akan lebih kuat, mereka akan lebih rajin. Sebab apa? Sebab sudah menjadi sunnatullah, orang yang nak berjaya mesti usahanya adalah lebih. Itu yang benarnya tajuk ini. Tajuk yang ada di hadapan kita pada hari ini, itulah sebenarnya matlamat daripada pihak BPK, Bahagian Pembangunan dan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi bukan yang lain-lain itu merupakan tambahan, sebab kita nak relate, kita nak hubung kaitkan di antara sunnatullah dan juga umat-umat terdahulu. Jadi fahamlah kita apa saja yang berlaku pada hari ini sebenarnya ada dia punya faktor-faktor yang menolak, faktor-faktor yang menarik dan lain-lain. Okey, sebab itulah kita memulakan ayat untuk tajuk ini, untuk tajuk memahami sunnatullah, kita ambil surah daripada masih lagi Ali Imran, tetapi ayat yang berbeza berbanding dengan KBSM yang mana sebelum ni kita ambil ataupun kita lihat daripada tajuk Tulijul Laila fin Nahar. Itu merupakan sebahagian daripada perbincangan sunnatullah. Sebenarnya perbincangan sunnatullah ni luas. Sebab itulah kita mulakan dengan ayat qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardh.
Jadi jelas bagi mereka yang mana mungkin mentadaburkan Al-Quran, mereka jelas bahawasanya ayat ini berkenaan tentang perjalanan hidup manusia sebenarnya adalah telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita lihat kita lihat di dalam sebab turun ayat. Dan sebab turun ayat ini saya telah nyatakan sebelum ini bahawasanya kita hanya memberikan fakta yang penting saja pada pelajar. Bukan minta supaya pelajar hafal dan lain-lain. Hanya cukup contohnya dalam perang Uhud ini, apakah sebenarnya yang mana yang berlaku kisahnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Dan sebenarnya kalau sebelum ini kita ada sebenarnya peringkat awal penulisan tajuk ini, pihak BPK meminta kita masukkan sebuah kata-kata daripada Mutawalli Sya'rawi, di mana kisahnya adalah bagaimanakah ada Mutawalli Sya'rawi telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya, kenapakah? Ini saya nak relatekan, saya nak kaitkan dengan sunnatullah. Kenapakah peperangan Uhud umat Islam itu kalah? Kenapa perang Badar yang mana jumlahnya hanya lebih kurang 313 dan ada khilaf, yang mana seketika itu umat Islam menang, tetapi ketika perang Uhud umat Islam kalah? Maka Rasulullah menjawab kepadanya di dalam mimpinya tersebut, dia kata, aku lebih suka kepada kekalahan. Sebab apa? Sebab dengan kalah itulah menyebabkan tentera Islam selepas daripada perang Uhud mengambil iktibar bahawasanya selepas ini kita kalau kita berperang, kita kena ada fokus dan kita kena ada strategi. Tidak sama dengan perang Uhud yang kita telah buta kerana harta. Jadi sebab itulah dalam peperangan-peperangan lain, maka umat Islam telah mencapai kemenangan yang besar. Dan inilah sebenarnya fokus kepada sunnatullah. Tengok ya. Tengok bagaimanakah susu galuh ataupun penceritaan daripada ayat ini. Daripada tajuk ini sebenarnya inilah sebenarnya kehendak daripada BPI ataupun BPK. Tetapi sayangnya tahun lepas kita dalam keadaan COVID pun, saya pun sebenarnya dah banyak tahun lepas kita dah buat penerangan pencerahan tentang buku teks. Tetapi fokus saya ialah berkenaan tentang muamalat, sebab ketika itu banyak persoalan tentang muamalat. Tetapi kali ini bila saya dengar sendiri, banyak kata lari sedikit garisan daripada kehendak daripada BPI dan BPK. Saya rasa benda ini kita kena luruskan semula. Dan inilah sebenarnya kehendak sebenarnya bila saya dan kita nak menulis tajuk ini, inilah penekanan daripada pihak BPK. Okey, sebab itu dia pilih tajuk ni, tajuk memahami sunnatullah. Dan selepas itu kita lihat semuanya konsep sunnatullah yang ada dalam buku teks, dalam buku teks kita keempat ni, ia adalah sedikit tidak sama dengan apa yang ada di dalam buku teks KBSM sebelum ni, mungkin dalam tingkatan 2. Dalam tingkatan 4 KSM, kita membawakan ta'rif ini ialah ta'rif daripada kitab Abdul Karim Zaidan, Al-Sunan Al-Ilahiyah tajuknya, lebih kurang begitu, dia panjang lagi lah. Tapi bagaimanakah Abdul Karim Zaidan telah membawakan satu konsep yang dimaksudkan dengan sunnatullah ialah sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah terhadap semua makhluk dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Daripada mana sebenarnya dasar kepada ataupun asal usul kepada takrif ini? Ia merujuk kepada antaranya ayat Al-Quranul Karim daripada surah Al-Ahzab, iaitu ayatnya a'udzubillahi minasyaitanirrajim walan tajida li sunnatillahi tabdila. Maksudnya hari ini ialah bila ayat Quran ataupun dalam bahasa Arab bila bertemu dengan lan, walan tajida. Bila satu fi'al itu didahului dengan lan dalam konsep bahasa Arab, maka ia merujuk kepada selama-lamanya. Selama-lamanya kamu tidak akan
bertemu di dalam sunnatullah itu akan ada ataupun mendapati sebarang perubahan. Itu yang bila kita kata bagaimanakah pemahaman daripada buku ini kita bawa, dan juga kalau ustaz-ustazah kata okey kita nak ambil daripada mana sebenarnya terjemahan Al-Quran Al-Karim untuk lebih tepat. Saya kata kat dalam Malaysia ni banyak sekali yang ni kata dialah yang yang bagus, dialah yang tepat dan lain-lain. Tapi di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia sebenarnya kita pakai tafsir yang mana telah diterbitkan ataupun telah disusun dan juga telah di projek tersebut di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Mungkin lepas ni kalau ustaz-ustazah nak cari tafsir yang kita guna pakai pada hari ini, terjemahan yang kita guna pakai pada hari ini ialah dipanggil sebagai terjemahan KPM. Mudahnya bahasanya terjemahan KPM mungkin dan keluarannya daripada Telaga Biru. Telaga Biru. Terbitan Telaga Biru lah. Okey. Jadi dalam tafsir ataupun terjemahan tersebut diambil daripada tafsir atau terjemahan pimpinan Ar-Rahman dan dengan ubah suai bahasa dan dimudahkan. Itu yang terbitnya terjemahan KPM. Kalau kita kata ustaz-ustazah nak cari bagaimana, di manakah saya nak dapatkan terjemahan ataupun daripada manakah terjemahan yang ada pada hari ini. Okey. Seterusnya dan sunnatullah ini juga ialah merangkumi kepada semua makhluk. Tidak ada yang terlepas daripada sunnatullah. Seperti mana cerita ataupun yang pandangan ataupun riwayat daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi tadi, dia kata Rasulullah berkata pada beliau bahawasanya Rasulullah kata bahawasanya aku lebih suka kepada kekalahan supaya umat Islam lebih sedar dan lebih maju ke hadapan bila bertemu dengan kegagalan pada awalnya. Ini yang berlaku, kita lihat bagaimana setiap peperangan yang mana disertai ataupun yang mana pihak umat Islam telah bertempur, maka ia kebanyakannya ataupun semuanya ialah dalam kemenangan. Selepas daripada perang Uhud. Okey. Seterusnya sunnatullah berasaskan kepada konsep sebab dan musabab dan juga akibat. Akibat. Jangan baca masbab pula ya. Baca musabab. Maksudnya bila dalam sunnatullah ini kebanyakannya ataupun kebiasaannya namanya hukum adat, ianya melibatkan hukum sebab dan juga musabab. Contohnya api membakar. Pisau itu memotong. Air atau makanan bila dimakan kenyang. Itu ialah kebiasaan ataupun namanya hukum adat. Itu merupakan sunnatullah. Tetapi ada di sana yang kita belajar dalam tingkatan 3 tu, dalam bab mukjizat, dalam bab istidraj, dalam bab kita kata lagi ma'unah dan lain-lain. Semuanya itu ialah khawariqul adah, yang mana mencarikan adat. Yang ini sedikit mungkin ustaz-ustazah mungkin boleh kaitkan dengan apa yang ada dalam silibus tingkatan 3. Sebab kita nak nyatakan pada pelajar ada beberapa ketika yang mana kadang-kadang api itu tidak membakar. Contohnya api ketika mana Nabi Ibrahim bila dicampakkan ke dalam api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Contoh lagi ialah bagaimanakah pisau. Ketika berlakunya sembelihan ke atas Nabi Allah Ismail, pisau itu tidak menyebabkan luka kepada Nabi Ismail. Itu sebagai contoh yang mana kita boleh berikan pada pelajar supaya pelajar lebih jelas. Maksud sunnatullah ni kadang-kadang ada di beberapa peristiwa yang mana konsep sunnatullah ini
keluar daripada, maksudnya khawariqul adah, mencarikan adat. Dan khawariqul adah ataupun masuk khawariqul adah ini yang bersifat secara, kena jelaskan yang bersifat secara yang zahir. Manakala yang berbentuk yang tidak nampak, contohnya Al-Quran. Al-Quran itu ialah mukjizat yang mana diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ia merupakan, bukannya ditakrifkan, dimaksudkan oleh para ulama, dia bukannya perkara yang mencarikan adat ataupun yang berlaku perkara yang luar biasa. Tidak. Tetapi yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu sebagai mukjizat, ia ialah melemahkan akal. Ini konsep yang perlu kita terapkan kepada pelajar supaya nanti pelajar kata benda ni luar biasa, benda ni berlaku peristiwa yang pelik. Sebab disebabkan Quran tu pelik lah, ramai orang tak baca. Sebab penerapan kita tu Quran tu pelik. Jadi mukjizat itu benda yang pelik. Bila pelik benda yang berlaku secara luar biasa, termasuk juga Al-Quran, akhirnya Al-Quran pun jadi pelik lah. Yang ni yang kita kata sepatutnya kita jelaskan. Al-Quran ini merupakan mukjizat yang mana bentuknya bukannya hissi, tapi maknawi. Maksudnya Quran itu merupakan mukjizat, maksudnya melemahkan akal fikiran untuk ditulis sama dengan Al-Quran. Itu kita kata sebagai penekanan kepada pelajar kita. Seterusnya, dan sebab itulah saya kata tadi, dapat mengenal pasti sebab kejayaan umat terdahulu. Ini daripada apa yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Karim Zaidan. Dapat mengetahui sebab kemusnahan umat terdahulu. Kenapa kita belajar sebab-sebab kemusnahan umat terdahulu? Supaya kita tidak terikut, kita tidak terjebak dengan apa yang telah mereka buat pada masa dahulu. Itulah sebenarnya kepentingan mempelajari sunnatullah. Bukan sekadar kita melihat, oh alhamdulillah, subhanallah sahaja. Tetapi kita berfikir, apakah sebenarnya rahsia di sebalik daripada peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Inilah hasrat yang saya katakan tadi, hasrat daripada pihak bahagian pembangunan kurikulum. Dapat dijadikan iktibar dalam kehidupan dengan berpegang teguh pada akidah yang benar dan berakhlak mulia. Sebab itulah dalam kesan di dalam sunnatullah ini. Kesan ini, saya kata tadi, beza sedikit. Kesan yang ada dalam tajuk ini ialah melihat kepada hikmah. Sebab itulah kita gali balik daripada kitab-kitab lama. Apakah dia kesan daripada kita memahami sunnatullah? Kita supaya nanti meyakini, bila kita tengok, kita lihat sunnatullah ni, kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu maha berkuasa di atas segala-galanya. Yang kedua, bila kita dah belajar sunnatullah, kita tahu bahawasanya kalau aku hari ini nak berjaya, aku perlu kepada suatu strategi supaya tindakan yang aku buat nanti boleh menyebabkan aku berjaya. Menerima ketetapan Allah Ta'ala dengan bersikap positif. Bila berlaku itu, mungkin ada hikmah dari di sebalik daripada kejadian tersebut. Ni yang saya sebutkan semalam, bahawasanya setiap perkara tersebut, kadang kita lihat ianya adalah suatu yang tidak baik, syar. Tetapi di sisi Allah Ta'ala itu merupakan sesuatu yang baik. Terbalik. Kadang-kadang kita lihat benda itu baik, tetapi di sisi Allah Ta'ala itu adalah benda yang tak baik. Okey. Mengkaji dan menyelidiki kejadian alam untuk pembangunan kemajuan umat Islam. Ini saya kata tadi, ini berbentuk hikmah. Jadi kita kena mendasari apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini kita kata contoh bagaimanakah kita boleh berikan kepada pelajar supaya pelajar nanti dapat mengetahui ini sebenarnya kesan daripada kita mempelajari sunnatullah, ataupun khususnya pada ayat ini kita akan menjadi umat yang mana yang hebat, umat yang mana terbentuk jati diri dan semangat jihad yang tinggi dalam berdepan dengan cabaran kehidupan. Tengok, kita boleh lihat sendirilah bagaimanakah
bila kita nak menulis buku teks ni sebenarnya banyak kita mencari, kita bertanya, kita berdebat dalam mesyuarat penulisan tu kita biasalah kita berdebat lah. Nak hasilkan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada pelajar. Kita hendaklah ni kita kata boleh baca, boleh lihatlah sebenarnya pengajaran ayat mesti diambil daripada ayat Al-Quranul Karim. Sebab itulah saya contoh. Contohnya orang tanya dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am ni kita lihat terdapat intisari. Orang tanya adakah nanti ditanya dalam peperiksaan? Setakat ini tidak akan disoal dalam peperiksaan sebab dia merupakan ayat hafazan pertama. Jadi dia tidak akan disoal dalam peperiksaan, cuma ini untuk tambahan maklumat kepada pelajar. Jadi intisari yang ada di dalam muka surat yang keempat ini semuanya kita ambil daripada ayat Al-Quran Al-Karim dan kita jadikan ianya merupakan intisari. Bermula daripada qul inna salati wa nusuki hingga kepada wa ana awwalul muslimin. Kalau kita lihat di sini semuanya merupakan temanya daripada ayat tersebut. Jadi sama juga dengan pengajaran ayat. Cuma mungkin terdapat beberapa pengajaran yang mana kita ambil daripada kitab yang saya sebutkan semalam lah, Tafsir Al-Munir li Syekh Al-Marhum Wahbah Zuhaili. Jadi ini antara yang kita kata sebagai pemahaman kita. Jadi kali ini kalau ustaz-ustazah nak ajar dengan lebih berfokus supaya tidak berlaku penambah ataupun kita lari daripada DSKP dan anak-anak kampung pada malam ini mesti jelas ayat-ayat ini sebenarnya ambil daripada Al-Quran Al-Karim dan dia tidak lari. Cuma dengan sedikit huraian dan tambahan dan juga mungkin kita masih lagi menggunakan format yang mana sebelum ini yang ada bila kata terangkan, jelaskan, masih lagi menggunakan format yang lama. Okey. Aktiviti. Laksanakan aktiviti kita jelas dah, kita dah faham dah. Kesan pun kita boleh nampak seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kesan rujuk kepada hikmah. Hikmah. Cari maklumat tentang peristiwa Uhud. Yang ni kita kata kalau boleh seperti mana yang saya sebutkan tadi, bagaimanakah kita nak kaitkan di antara faktor akibat kenapa umat Islam kalah dalam perang Uhud. Walaupun ada orang kata bukan kalah sebenarnya, belum menang. Tak apalah kita gunalah perkataan belum menang. Anda kata kita guna perkataan belum menang sekalipun. Kenapa umat Islam pada perang Uhud belum menang? Disebabkan kerana faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Kerana terpengaruh dengan harta benda. Yang kedua, tidak mengikut perintah ataupun arahan daripada Rasulullah ketika itu menjadi panglima tentera. Rasulullah kata, duduklah di tempat kamu, jangan kamu turun daripada tempat yang kamu berjaga pada saat ini. Tetapi disebabkan dia, tak ada dah. Orang kafir dah semua dah lari, jadi kita turun. Bila turun tu, barulah diserah hendak oleh tentera kafir Quraisy ketika itu yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Itu peristiwa itu boleh menambah nilai kepada pelajar. Boleh menambah nilai pada pelajar. Dan mungkin kita kalau pada peringkat PDPR ni kita boleh laksanakan secara eksplorasi, mencari maklumat dan pada hari ini jadi insya-Allah dia akan lebih bersemangat untuk mendapat untuk memahami dan juga untuk mengamalkan apa yang ada dalam sunnatullah. Seterusnya penilaian sebab turun ayat. Jadi sebab turun ayat ini kita di peringkat termasuk kita penulisan tadi kita tidaklah menjangkakan bahawasanya pelajar akan tulis satu persatu seperti mana yang ada dalam buku teks. Cukuplah bahawasanya pelajar mungkin dia boleh buat satu rumusan yang ringkas yang mungkin dalam satu ayat pun dan ialah yang menunjukkan kepada asbabun nuzul. Itu yang
bila di peringkat kita menulis buku teks sebenarnya. Itu jangkaan jawapan daripada pelajar. Kita bukan kata pelajar tu tulis satu persatu macam buku teks, tak. Okay? Jelaskan konsep sunnatullah dalam perang Uhud. Yang ni lah yang saya sebutkan tadi. Yang saya sebutkan tadi, bagaimanakah kita nak relatekan perang Uhud dengan sunnatullah tadi. Jadi sebab itulah dalam aktiviti ni mahu tak mahu, terutamanya soalan nombor 3, ustazah perlu buat penekanan. Bagaimana kita nak buat? Mungkin kita boleh buat kronologi dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin kita kata infografik ke, terpulang. Banyak hari ini tools-tools ataupun teknik-teknik yang sedia ada, jadi kita boleh guna pakai ataupun dengan persembahan video ke, macam-macam kita boleh buat. Cuma perang Uhud perlu pelajar ada maklumat. Mungkin maklumatnya sebelum ini sedia ada dalam mungkin sekolah rendah dahulu dia orang dah belajar. Ada belajar tentang peperangan Uhud. Tetapi bila sampai ke sekolah menengah, nak sampai ke tahap 4 dan 5, benda tu dah mungkin dah ingat tak ingat lagi dah. Jadi kita ulang semula dalam bentuk pembelajaran konstruktivisme yang mana pelajar boleh buat eksplorasi, boleh mencari maklumat sendiri bagaimanakah peristiwa perang Uhud. Mudah-mudahan dia boleh buat kaitan dengan soalan yang keempat. Terangkan 2 kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Ini yang saya kata soalan keempat ni sekali lagi ya. Inilah saya kata bentuknya ialah kajian kes. Tengok bagaimanakah soalan tingkatan KSSM nanti yang mungkin boleh dikeluarkan. Terangkan 2 kesan memahami sunnatullah, kita ada dalam kutas. Terangkan 2 pengajaran ayat. Yang ke-8, semua kejadian di alam ini mengikut cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Bagaimanakah anda mengaplikasikan pernyataan di atas dalam kehidupan huraikan? Ni yang saya katakan tadi dalam taksonomi belum, iaitu peringkat menganalisis dan juga mungkin dia sampai pada sintesis. Dia menilai ataupun dia mencantumkan daripada pengetahuan yang sedia ada, bottom up ataupun up bottom, dia boleh, maka dia gabung jalinkan dalam satu jawapan. Teori Darwin mengatakan bahawa kejadian makhluk adalah berasal daripada spesies menyejangkan pernyataan di atas dengan menghubungkan dengan konsep sunnatullah. Masya Allah, soalan KSM, tuan-tuan, ustaz-ustazah dah boleh bayangkan bagaimanakah bentuknya yang ada akan nanti di dalam soalan KSM, KSPM tahun 2021. Jadi kalau nanti insya-Allah kalau ada persoalan kita boleh bincang dalam grup kita. Kita sudah 9-7 minit 9-7 minit malam. Jadi saya harapkan dengan penerangan yang tak berapa daripada saya ni, dan saya harapkan ianya dapat sikit banyak terutamanya untuk anak-anak yang ada dalam pada malam ini dapat memahami apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh pihak KPM sendiri. Apakah kefahaman yang sebenarnya daripada buku teks terutamanya dalam tajuk yang kelima dalam buku teks KSM.